Selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Epon. Okey. Hari ini cikgu akan menerangkan kepada murid-murid tentang satu tajuk yang agak menarik. Kenapa agak menarik murid-murid? Mari kita lihat. Ya. Hari ini cikgu akan ajar cara untuk menulis karangan. Bukan cara untuk membina karangan murid-murid ya. Cara untuk menulis karangan untuk tahap 1. Apakah dia? Baik. Ada setengah pelajar murid-murid, mereka tidak tahu cara untuk menulis karangan dengan betul. Apa maksudnya betul? Maksudnya karangan yang dibina dan ditulis itu menepati dengan kehendak ataupun spesifikasi yang sebaiknya untuk mendapat markah atau markah yang tinggi. Jadi hari ini cikgu akan terangkan bagaimanakah cara untuk menulis karangan dengan betul. Baik. Di sini cikgu akan terangkan ciri karangan yang ditulis dengan betul. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama, tajuk karangan perlu ditulis di tengah bahagian atas karangan. Maksudnya, di bahagian atas karangan itu, tajuknya perlu ditulis di tengah. Barulah nampak menarik murid-murid. Nampak kemas. Okey, yang kedua, tajuk mesti ditulis dengan huruf besar. Kecuali untuk kata hubung dan kata sendi nama. Yang lain murid-murid mesti ditulis dengan huruf besar. Okay. Seterusnya, tajuk perlu digariskan. Ramai di kalangan murid-murid, mereka tidak menggariskan tajuk. Jadi nampak tak kemas karangan mereka. Seterusnya, perenggan pertama ditulis bermula dari bahagian paling kiri karangan. Okey, murid-murid ya, di sini maksudnya begini. Perenggan pertama untuk ayat yang mula-mula sekali perlu ditulis dari bahagian paling kiri. Apa maksudnya? Maksudnya jangan masukkan ke dalam. Itu maksud dia murid-murid ya. Okey, seterusnya perenggan kedua dan seterusnya ayat pertama ditulis masuk ke dalam sedikit. Maksudnya begini. Untuk perenggan kedua dan perenggan ketiga, keempat dan seterusnya, ayat yang pertama sahaja ditulis masuk ke dalam sedikit. Alah, peninglah cikgu. Banyaknya, jangan risau. Selepas ini kita akan tengok contoh, murid akan jelas. Sebenarnya murid dah selalu buat dah. Cuma mungkin murid kurang tidak begitu mendalami tentang perkara ini. Jadi hari ini cikgu nak terangkan macam mana nak tulis dengan betul. Supaya tidak buat kesilapan lagi. Okey, cikgu teruskan. Setiap perenggan sebaik-baiknya ditulis dengan 3 baris ayat. Paling kurang 2. Jangan 1. Barulah kita panggil perenggan. Sebab pengertian perenggan itu murid-murid ialah baris-baris ayat. Ya. Jadi kalau satu ayat bukanlah perenggan namanya. Paling tidak mesti ada 2 atau 3 ayat dalam satu perenggan. Ya. Okey. Untuk menampakkan kekemasan lagi pada karangan yang dihasilkan, setiap perenggan perlu selang. Ya, setiap perenggan perlu diselangkan murid-murid. Dan yang terakhir sekali, tulisan perlulah ditulis kemas dan tanda baca dapat dilihat dengan jelas. Terutamanya murid-murid tanda noktah, tanda titik. Selalu tak nampak. Jadi guru-guru yang ingin memeriksa ataupun pemeriksa untuk peperiksaan, mereka tak dapat lihat di mana tanda baca itu. Itu yang jadi masalahnya murid-murid. Jadi kemaskan. Tulisan tulis kemas. Okey? Jangan comot. Kemudian tanda baca perlu dilihat dengan jelas. Banyak tadi ciri-ciri yang cikgu nyatakan. Murid pun mungkin agak keliru dan pening. Jangan risau. Cikgu akan tunjukkan contoh. Dengan contoh ini, cikgu harap dan cikgu rasa murid akan dapat satu pandangan, satu ilmu yang jelas
tentang bagaimana nak menulis karangan dengan betul. Baik, murid lihat tajuk ya. Seperti yang cikgu cakap tadi, tajuk ditulis dengan huruf besar. Murid tengok tajuk di atas. Semua huruf S, T dan P cikgu tulis dengan huruf besar. Kecuali D itu kata sendi nama murid-murid. Kata sendi nama kita tak perlu tulis dengan huruf besar. Selain itu perlu ditulis dengan huruf besar. Ditulis di bahagian atas tengah. Murid lihat. Kemudian digariskan. Ya, jelas ya. Okey. Ini perenggan yang pertama murid-murid. Murid lihat. Apa yang cikgu buat? Murid ingat tak lagi apa yang cikgu nyatakan? Ayat yang pertama ditulis bermula pada bahagian yang paling kiri. Murid lihat. Okay. Ayat yang pertama itu tidak masuk ke dalam pun. Dan antara tajuk dan juga perenggan cikgu dah selangkan. Ya. Okey. Untuk perenggan kedua murid lihat, cikgu selangkan sebaris dan ciri yang seterusnya. Untuk perenggan 2 dan seterusnya seperti yang cikgu jelaskan, ayat pertama dimasukkan ke dalam sedikit untuk membezakan antara perenggan. Nampak? Apa yang cikgu buat? Cikgu masukkan. Okey ya. Begitu juga perenggan yang ketiga. Okey, baik murid-murid. Murid-murid ingat tak? Cikgu ada cakap, pada setiap perenggan sebaik-baiknya perlu ada 3 ayat. Baik. Apa dia ayat-ayatnya? Baik. Pengkelasan ayatnya begini murid ya. Ayat yang pertama ialah ayat topik, iaitu ayat dasar ataupun penyataan umum tentang perenggan itu. Ayat yang kedua ialah ayat huraian yang menerangkan tentang ayat topik. Ayat yang ketiga ialah ayat huraian yang kedua, menerangkan pula tentang ayat huraian yang pertama tadi. Itu murid jangan risau. Bagaimana untuk menghasilkan perenggan ini, murid boleh rujuk pada video cikgu yang sebelum ini cikgu dah hasilkan, ada di laman di channel cikgu. Murid boleh tengok bagaimana untuk menghasilkan perenggan. Di situ murid boleh belajar bagaimana untuk menghasilkan ayat-ayat ini. Hari ini cikgu cuma nak ajar macam mana nak tulis karangan yang betul. Okey, seperti yang cikgu jelaskan tadi murid-murid, masukkan ke dalam sedikit. Nampak ya? Itu dia untuk perenggan yang kedua. Perenggan pertama jangan murid-murid ya. Perenggan pertama tak perlu. Okey. Setiap perenggan juga perlu ada 3 ayat. Kategori ayatnya seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Setiap perenggan sama murid. Jika murid nak tambah perenggan itu jadi 4 ayat pun boleh. Jadilah, tambahlah satu lagi ayat, iaitu ayat huraian yang ketiga menerangkan tentang ayat huraian yang kedua. Tak jadi masalah. Begitu juga untuk perenggan ketiga, cikgu dah terangkan dan seterusnya perlu dimulakan ayat pertama itu masuk ke dalam sedikit. Beginilah murid-muridnya. Okey, perenggan ketiga pun sama seperti mana perenggan yang kedua dan pertama. Okey. Cikgu harap murid-murid jelas dan faham tentang bagaimana cara untuk menulis karangan dengan betul. Okey. Di sini murid-murid, cikgu ada sediakan satu latihan. Okay. Cikgu mahu murid-murid cuba laksanakan, cuba salin semula latihan ini dan betulkan. Salin mengikut ciri-ciri yang cikgu dah nyatakan tadi. Ya. Kenapa murid-murid? Alah bisa tegal biasa. Ya. Untuk membetulkan perkara ini, kita perlu selalu buat latihan. Jadi untuk itu sampai di sini dahulu pada kali ini. Cikgu harap murid dapat luangkan masa untuk membuat latihan ini. Okay, sampai jumpa lagi. Bye.